Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Kelas pada kali ini kita akan sambung tajuk berkaitan dengan nisbah trigonometri. Dan sebelum ni kita dah belajar bagaimana kita menggunakan rumus trigonometri sin, tan dan cos untuk mendapatkan panjang sisi berdasarkan daripada sudut-sudut yang tertentu. So sekarang ini contoh 3 ini akan menunjukkan bagaimana kita dapatkan nisbah trigonometri bagi suatu sudut X dan Y menerusi panjang, nilai panjang yang diberikan. Berdasarkan soalan ini kita dapati ada dua gambar rajah. Dua gambar rajah iaitu gambar rajah pertama di mana kita nak cari sudut X. Dan yang kedua kita nak cari sudut Y. Di mana kita lihat setiap panjang mempunyai nilai yang berbeza iaitu 3, 4 dan 5. Untuk gambar rajah yang cikgu tunjuk dengan pointer ni, garis terpanjangnya adalah pada 5 cm iaitu kita anggap garis ini sebagai garis hipotenus. Manakala untuk gambar rajah yang kedua yang kita nak cari sudut Y, garis terpanjangnya adalah 2.5 cm yang kita anggap juga sebagai garis hipotenus. So, bagaimana kita nak menentukan sudut X dan sudut Y ini? So, pertama, kita boleh gunakan rumus sin X. Kita tahu sin sama dengan tentangan bahagi dengan hipotenus. So, kita lihat pada X ini, sin tentangan. So, tentangannya mempunyai nilai dia 3 cm dibahagikan dengan hipotenus. So, kita dah tahu hipotenusnya adalah 5 cm. Maka kita dapat nisbah trigonometri bagi sudut X adalah 3/5. Kita lihat pada sin Y. Pada gambar rajah yang kedua ni, segitiga bersudut tegak yang kecil ini. Sudut tentangannya adalah 1.5 cm dan garis hipotenusnya adalah 2.5 cm. So 1.5 dibahagikan dengan 2.5 kita tukarkan dalam bentuk yang termudah, kita dapat 3/5. Okey, bagaimana pula kalau kita menggunakan rumus cos? Untuk rumus cos, kita tahu cos adalah sudut garis ataupun panjang bersebelahan dibahagikan dengan hipotenus. Cos. Kita tengok pada gambar rajah yang pertama. So, bersebelahan bagi sudut X ini adalah 4 cm dan hipotenusnya adalah 5 cm. Untuk cos Y, sama juga kaedah dia. Iaitu bersebelahannya adalah 2 cm dan hipotenusnya adalah 2.5 cm. So, kita pemudahkan juga, kita akan dapat 4/5. Dan yang terakhir adalah bagaimana untuk nak cari tan X. Tan adalah tentangan dibahagikan dengan bersebelahan. Rumus untuk tan adalah tentangan dibahagikan dengan bersebelahan. So, tentangan untuk sudut X adalah 3 dan bersebelahannya adalah 4. So, kita dapat 3/4. Manakala Y, tentangannya adalah 1.5, 1/5. Bersebelahannya adalah 2. So, kita dapat 3/4. Okey. So, dekat sini yang paling penting adalah kamu kena hafal sin, cos dan tan. Nisbah trigonometrinya, rumusnya. Okey, pada contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat ini, kita kena cari pula. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. Kita tahu dia bersudut tegak sebab ada 90 darjah. Dan kita diminta untuk menghitungkan nilai
panjang PR. Kita tengok panjang P ke R. Panjang QR kita tahu 8 cm dan QP 15 cm. So, sekarang soalan minta panjang PR. So, dengan panjang PR yang kita perolehi ini akan membantu untuk kita mengira jawapan B, C dan juga D. Sin, cos dan tan. So, apabila kita nak mencari panjang PR ini, kita perlu ingat iaitu teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras yang kamu dah belajar sebelum ni. So, kepada murid yang mungkin dah lupa, so kamu kena study balik teorem Pythagoras ini. Sebab apabila kita menjawab soalan nisbah trigonometri, kita akan banyak menggunakan teorem Pythagoras dalam membantu kita mendapatkan jawapan. Okey, untuk panjang PR, kita tahu berdasarkan teorem Pythagoras ini, PR sama dengan 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dan dijadikan punca kuasa 2. So, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat punca kuasa 2 289 dan permudahkan lagi dengan menggunakan kalkulator kamu akan dapat 17 cm. So, sekarang ni kita dah dapat dah 17 cm panjang PR. So, bila kita dah dapat, mudah kita nak kira untuk sin, cos dan tan. So, ingat PR kita dah dapat 17. So, sekarang ni sambung bahagian B, soalan B. So, kita dah dapat PR tadi 17 cm. Kita ingat dulu, apakah rumus sin? Sin daripada sudut PRQ. PRQ. So, bermaksud dia nak cari pada sudut R ini. Yang cikgu tunjukkan dekat pointer ni, R ini dia nak cari. So, bila dia nak cari sudut pada R ini, kita ingat apakah rumus nisbah trigonometri bagi sin? Sin adalah tentangan dibahagikan dengan hipotenus. Tentangan dibahagikan dengan hipotenus. So, tentangannya adalah 15. Hipotenus yang kita dah kira tadi iaitu 17 cm. So, kita dapat 15 per 17. Okey, kalau dah tak boleh tukar kepada nombor yang terkecil, kita biarkan. Kemudian, untuk dapatkan nilai cos sudut PRQ. Sudut PRQ masih sama lagi. PRQ maksudnya R. Kita tengok yang di tengah-tengah ni, kalau tengah-tengah ni R, so kita tengok sudut pada R lah. So, cos. Apakah rumus nisbah trigonometri bagi cos? Cos adalah bersebelahan dibahagikan dengan hipotenus. So, bersebelahan ni adalah 8. Kemudian hipotenusnya adalah 17 yang kita dah kira tadi. So, kita akan dapat cos sudut PRQ adalah 8 per 17. Jangan ambil 15 sebab 15 ni adalah tentangan. Kita tak gunakan panjang tentangan untuk dapatkan nilai cos. Kemudian D. Penyelesaiannya adalah, ingat, tan. So, tan adalah tentangan dibahagikan dengan bersebelahan. Rumus untuk tan ini adalah tentangan dibahagikan dengan bersebelahan. So, tentangannya adalah 15, bersebelahannya adalah 8. So, kita akan dapat 8 per 15. Okey. Oh, maaf. Sorry, cuba kamu tengok. Sudut dia nak sudut QPR lah. Okey. Cikgu silap. Cikgu pointkan dekat R tadi. Dia nak sudut QPR sini yang cikgu tunjuk ni. P. Tentangan bersebelahan. So, bersebelahannya adalah 15, tentangannya adalah 8. Hati-hati dekat mana sudut yang soalan nak. Cikgu pun dah tersilap tadi. So, dia nak tan sudut QPR. So, QPR sudut P ini. Tentangan bahagikan dengan bersebelahan. 8 bahagi 15. So, untuk contoh yang kelima, kita tengok bagaimana kita nak dapatkan satu segitiga bersudut tegak
PQT dan RQS, PQR ialah garis lurus. Dia beri bahawa panjang SQ ialah 6 cm. S ke Q ialah 6 cm. So, hitung nilai. So, dekat sini kalau kita tahu S dengan panjang SQ adalah 6 cm dan kita tahu simbol ini dua garis kecil ni yang memotong pada garis SQ ini bermaksud dia mempunyai nilai yang sama. Sama panjangnya. So, 6 kalau kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 3. Maksudnya S ke T 3, T ke Q 3 cm. Dan keseluruhan dia adalah SQ berdasarkan pada apa yang soalan berikan. So, sekarang ni nak cari panjang QR. Ingat juga, apakah rumus yang kita kena guna? Kita kena guna teorem Pythagoras. Apabila dia minta panjang, kita mesti guna teorem Pythagoras. So, panjang QR, Q ke R adalah berdasarkan rumus teorem Pythagoras, kita tahu ini 6. So, kita boleh guna 10 kuasa 2 hipotenus tolakkan dengan 6 kuasa 2. Iaitu kita akan dapat punca kuasa 64, punca kuasa 2 64 dan kita tekan kalkulator, kita akan dapat 8 cm. QR ni 8 cm. So, ingat 8 cm. So, untuk soalan seterusnya dia minta tan sudut QSR. Kita tengok QSR. QSR. So, sekarang ni dia nak dapatkan sudut S ini dengan menggunakan nisbah trigonometri tan. So, tan adalah apa? Tentangan bahagi bersebelahan. So, apabila kita cuba perhatikan sudut SQR ini, SR ini adalah garis yang terpanjang. So, apabila dia garis terpanjang, kita tahu dia adalah garis hipotenus. Garis hipotenus. Dan tan dia nak tentangan bahagi dengan bersebelah. So, tentangannya adalah QR, bersebelahannya adalah 6. Dan QR kita dah kira tadi. Dapat berapa? 8 cm. So, kita dapat tan sudut QSR 8 bahagikan dengan 6, kita dapat 4/3. Kita permudahkan. Tentangan bahagi bersebelahan. Tentangannya 8, bersebelahannya 6. Okey. Kalau kamu lihat pada buku teks, contoh 5 ni ada banyak lagi, tapi cikgu ringkaskan sahaja. Okey. Cikgu harap kamu faham. Yang penting kamu tahu macam mana nak menggunakan teorem Pythagoras. Dalam masa yang sama kamu hafal nisbah trigonometri, sin, tan dan cos. So, sebagai latihan pengukuhan, cikgu minta kamu buat latihan 5.1C soalan nombor 2 sahaja. 5.1C soalan nombor 2 sahaja dan buat dalam buku matematik 2. So, itu saja. Sekian. Terima kasih.